Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Minor bin Rabu, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Yang berusaha Dr. Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Yang berbahagia Dr. Baharudin bin Saleh, Ketua Jabatan Ketua Pendidikan Kampus Pendidikan Teknik, Barisan Ketua Jabatan Pensyarah-pensyarah, Barisan Pelajar dan seterusnya sedang hadirin dan hadirat sekalian. InsyaAllah pada petang ini saya ilmu berkaitan dengan setajuk yang saya kira menarik, yang mana yang boleh meningkatkan kualiti kehidupan kita dalam bicara pendidikan versi 2 ini. Itu tajuknya ialah pendidikan hati menurut perspektif Islam dan inovasi pengukuran hati. Kita lihat kepada slide pembentangan saya pada petang ini. Seperti yang saya maklumkan tadi, tajuk kita ialah pendidikan hati menurut perspektif Islam dan inovasi pengukuran hati. Untuk itu saya mulakan dengan baca seputar ayat Al-Quran daripada surah Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati, tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata, tetapi tidak mahu melihat dengan bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga, tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita lihat di sini pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan berkaitan dengan hati ini. Hati ini adalah sangat penting. Jadi antaranya kalau kita tidak menjaga hati kita dengan betul, Allah sudah maklumkan, sudah beritahu pada kita, iaitu bagi mereka yang tidak menjaga hati, mereka akan berada di dalam api neraka. Jadi begitu penting hati tersebut. Sebelum saya pergi terusnya lagi, saya hendak menerangkan sedikit tentang hati ini. Mungkin ada salah faham dalam kalangan kita. Jadi bila disebut hati ni, yang mana satu? Kalau dilihat pada gambar ni, okey, kita ada gambar
jantung dan kita ada gambar hati di sini. Kita sebutlah kan. Jadi yang dimasukkan hati dalam Al-Quran tu yang mana satu? Okey. Jadi sebenarnya kalau ikut yang dimasukkan hati itu ataupun sebenarnya hati itu yang dalam Al-Quran itu dimasukkan itu adalah jantung ni bukannya dari segi fizikal tu menunjukkan tentang hati. Tapi sebab kita dah biasa menggunakan perkataan hati tu, dalam perangai saya yang social scientist saya akan gunakan hati, tapi saya masukkan sebagai itu adalah jantung. Okay. Jadi ada penerangan sedikit mengapa sebenarnya yang dimasukkan dengan hati itu adalah jantung. Jadi sebenarnya para saintis mereka mengatakan yang jantung itu bukan sekadar fizikal jantung itu saja, tapi function jantung sendiri dia menyimpan sel memori yang bersambung dengan otak. Jadi sebenarnya mengatakan yang aktiviti berfikir hakikatnya berpusat juga di jantung. Dan kalau mengikut jantung parti daripada Dr. Maza.com dia mengatakan yang kalau terjemah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 10 dalam hati-hati mereka ada penyakit. Itu yang biasa kita terjemahkan lah. Okay. Tapi kalau ikut Dr. Maza sebenarnya ialah dalam jantung-jantung mereka ada penyakit. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tiada dalam hati-hati mereka. Al-Imran 167. So kalau diterjemahkan kalau sepatutnya ialah tiada dalam jantung-jantung mereka. Okay. Dan kalau kita lihat pun dalam bahasa Inggeris dia dah terangkan dengan jelas dia katakan yang in their hearts of disease but was not in their hearts. Okay. Maksud heart di sini bermaksud ialah jantung. Okay. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan bila sebut saja heart tu itu membayangkan dari segi fizikalnya adalah sebenarnya adalah jantung kita tu. Kan? Okay. Tapi di dalam perangai saya khususnya dan memang dalam urusan kita disebut hati itu ialah kita sebut hati jugalah. Okey, jadi sekarang ni sejauh mana pentingnya hati dalam kehidupan kita ni saya ada daripada sabda Rasulullah SAW riwayat Al-Bukhari ayat 52 dan Muslim 1599 okey. Ala wa in fil jasadu mudghah idza salaha al-jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati tempat hati tempat sebenarnya ia adalah jantung kan. Jadi menunjukkan yang betapa pentingnya hati itu okey. Tempat sebenarnya adalah jantung itu. Jadi kalau jantung kita baik ataupun hati kita tu baik, maka insya-Allah dari keseluruhan kehidupan kita pun akan menjadi baik. Jadi dari segi ayat yang kita baca tadi menunjukkan komponen penting hati itu ia berperanan untuk menggerak komponen-komponen lain sama ada ke arah kebaikan atau keburukan hati itu Jadi pendidikan hati amat diperlukan dalam penjagaan hati seseorang itu. Jadi kita perlu didik kita perlu kawal hati kita yang mana kalau beroperasi dengan baik maka ia akan mencetuskan kebahagiaan, keterangan, ketenteraman di dunia malahan di akhirat nanti. Dan setelah langsung bila hati kita baik maka biasanya yang kita tahu yang sentiasa mengajak kita kepada keburukan adalah syaitan. Jadi syaitan yang memang nak menjerumuskan kita kepada ke arah yang perkara yang tidak baik tu kita dapat elaklah kalau kita dapat menjaga seketul daging tu okey, iaitu dari sini lah masuk jantung tu lah okey.
kita ada jenis hati ni sebenarnya ada 3 jenis hati ni jadi cuba kita fikirkan. Okey, hati kita ni berada pada jenis hati yang mana? Daripada Abu Hurairah, Abdul Ar-Rahman bin Shahar radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan dan paras rupamu, tetapi Allah melihat kepada hatimu. Kan? Melihat kepada hatimu. Okay? Atau melihat kepada jantungmu. Okay, pertama kita ada hati yang sihat. Hati yang sihat. So hati yang sihat ni dia bersih daripada semua syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan larangannya. Okay? Allah turunkan Al-Quran dan dah diberi panduan yang jelas di situ. Okay? Allah beritahu apa yang sepatutnya kita buat dan apa yang sepatutnya kita tidak buat. Yang mana itu akan membersihkan kita daripada syubhat dan juga dengan kita membuat kebaikan itu maka kita akan membolehkan dan kita utamakan keredoannya dalam semua perkara dan menjauhkan diri dari kemurkaannya. So hati yang sihat merupakan hati yang dapat menyelamatkan seseorang itu pada hari kiamat kelak. Ini yang poin yang sangat penting okay? Sebab kita mau faham kita di dunia ini sebenarnya beberapa hari ataupun sebenarnya kalau kira relatif pada masa di akhirat nanti tidak ada penghujungnya. Mungkin ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan ada mungkin beberapa saatnya sebab relatif tidak ada penghujung masanya tersebut tu Jadi hati kita ni kita perlu jaga dengan sebaiknya dan sebaiknya berada dalam hati yang sihat. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membolehkan kita improvekan hati kita supaya berada pada hati yang sihat. Okay. Yang kedua ialah hati yang mati. Hati yang mati ni ialah dia hanya mementingkan syahwat dan kelazatan saja. Memuaskan syahwatnya saja. Dan dia bila buat maksiat tu dia rasa suka dan apa saja yang Allah kata jangan itulah yang dia buat. Okay, jadi kalau ada orang tegur dia ke, kalau ada kerosakan sebagainya menunjukkan yang mengatakan bahaya benda tu adalah perkara yang tidak elok sebagainya, dia tidak mengindahkan perkara tersebut dia terus membuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi dia lah tak rasa apa-apa. Tu hati yang mati okay? Dan yang ketiga ialah hati yang sakit. Okay? Yang mana hati ini mempunyai kehidupan di dalamnya dan mempunyai penyakit. Kadang-kadang hati seperti lebih cenderung kepada kebaikan dan kadang-kadang hati ini lebih sukakan kejahatan. Kan? Jadi ada masa memang dia buat baik, dia solat, okay? Dia puasa, dia bayar zakat, okay? Lepas tu berurusan dengan baik dengan masyarakat dan sebagainya kan. Tapi ada ketikanya juga dia pada satu ketika juga dia cinta kepada syahwat kan. Dia dan ada masanya dia sombong, dengki, dan juga mengamalkan sifat mazmumah lah. Dan terutamanya apabila dia berada dalam orang kata dalam keadaan sendirian kan. Jadi ada masa dia buat baik, ada masa dia buat tak baik. Jadi itu kita boleh katakan hati dia hati yang sakit lah. Kan? Jadi saya kita pun boleh fikir bagaimana keadaan kita dalam 3 hati tadi tu, hati kita sekarang ni berada pada yang mana. Kan? Okay, jadi untuk kita ketahui hati kita berada pada hati yang mana dan seterusnya apabila kita tahu hati kita berada pada hati yang mana kita akan fikirkan bagaimanakah kita boleh berubah. Okay, seharusnya sajalah secara fitrah manusia akan berubah kepada yang baiklah kan. Dia takkanlah contohnya dia ada lubang di hadapannya, lubang yang boleh menyebabkan timbulnya kesusahan atau menyebabkan dia mati dia akan terjun ke lubang tu jadi dia akan cuba elakkan
perkara tersebut kan. Okay. Jadi di sini saya mencadangkan iaitu memberi satu idea, iaitu sebenarnya kita boleh mengukur kita boleh mengukur tentang tahap prestasi hati kita. Okay. Jadi untuk ukur tu, perkembangan yang dicadangkan tu ialah kita buat melalui persetujuan terhadap pernyataan-pernyataan berkaitan dengan pelakuan penyakit hati. Jadi di sini ada beberapa pernyataan yang berkaitan dengan hati yang sakit. Okay. Jadi individu yang hendak menilai prestasi hati akan menjawab instrumen hati melalui Google Form setiap hari dengan melakukan muhasabah dengan diri setiap hari lah. Okay. Selepas seminggu atau sebulan, dia boleh menjumlahkan semua penilaian yang telah dibuat dan mendapatkan puatannya. Kan? Jadi individu tersebut dia akan dapat mengenal pasti tak prestasi hati je. Dan seterusnya, cuba memperbaiki hatinya bagi pencapaian yang rendah lah. Okay? Dan penilaian ini akan terus dibuat sehingga segala penyakit hati dapat dikurangkan atau dihapuskan dari diri individu tersebut. Contohnya di sini contoh instrumen prestasi hati ni kalau kita lihat di sini ada beberapa item. Okay. Jadi individu tersebut dia akan jawab saja secara Google Form ada Google Form ni jadi contoh Google Form dia. Hari ini ada ketikanya saya gelisah walaupun tidak masalah. Dia jawablah sangat setuju. Kalau dia kata dia memang sangat gelisah, dia akan jawab satu lah. Tapi kalau dia memang tenang, tidak ada masalah dan sebagainya, dia akan jawab mungkin 4 atau 5 lah, sangat tidak setuju lah. Dan kalau soalan yang kedua, hari ini ada ketikanya saya berbangga dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang tidak menyedari yang ada masa yang kita macam menunjukkan kebanggaan diri kita kan. Okay. Jadi kalau dia terfikir, saya gunakan perkataan hari ini ada ketikanya sebab dia bila hati yang tidak sihat ni perbuatannya dia bukanlah sepanjang masa. Okay. Kadang-kadang dia timbulnya macam gelisah ni. Bukannya 24 jam dia gelisah, tapi mungkin tiba-tiba waktu pagi dia bangun tidur kan. Bangun tidur, dia tak tahu macam mana dia rasa macam tak selesa kan. Dan dia tidur pun tak puas. Tapi dia tak tahu sebab dia. Kan. Jadi mungkin di situ dia akan berikan 2 lah ataupun 1 lah. Dia sangat setuju lah tentang perkara tersebut contoh instrumen yang lain lagi item yang lain ialah hari ini ada ketikanya saya tidak amanah kan. Hari ini ada ketikanya saya mengintai keaiban orang kan. Jadi dia cuba nak mencari apa keaiban orang. Jadi kalau hati yang sihat sebenarnya dia tak akan fikir untuk mencari keaiban orang. Ini satu lagi hari ini ada ketikanya saya mengepak orang kan. Jadi sebaik juga Rasulullah pun mengajar kita walaupun ada setengah tu memang melakukan ada orang yang melakukan kali tidak baik jadi kita tidak membuka aib dia dan juga kita tidak malahan kita tak mengumpat dia itu sebaiknya. Tapi lihat pada realiti diri kita. Jadi adakah pada hari tersebut kawan kita mengumpat ke ataupun buka aib orang ke kan. Ada kawan kita buka aib orang, kawan tu mengumpat, itu pun sama mengumpat. Bahkan kadang kita siap tambah lagi. Okey. Jadi itu menunjukkan perkara yang tidak sihat lah bagi hati kita. Jadi semulanya kita berusaha untuk kurangkan dan seterusnya kita tidak bila ada perkara itu berlaku kita tak nak mendengar lagi dan kita tak nak terlibat lagi lah. Okay. Sama juga macam hari ini ada ketikanya saya menyakiti hati orang dengan sindiran kan. Kadang-kadang kita tak sedar kan macam kawan kita ada orang yang menjindir kita. Jadi kita pun macam mana kita mensindir dia balik kan. Jadi okay. Perkara itu tak baik juga. Hari ini ada ketika saya menganggap diri lebih hebat daripada orang lain kan. Hari ini ada ketika saya dalam 2 muka kan. Manis di depan tapi tidak baik di belakang kan. Kan.
dia pun kita fikirkan balik ya. Ada ketikanya dengan seorang tu kita kita baik dengan dia, apa di depan tapi bila di belakang kita kata dia balik kan. Ini satu lagi masalah kita ya. Hari ini ada ketikanya saya melaksanakan solat yang tidak khusyuk. Kan ini pun mungkin ada dihadapi oleh ramai orang dia, tapi dengan hati yang baik ya, hati yang bagus ya, insya-Allah saya khusyuk. Jadi di sinilah jadi bila setiap hari maksudnya setiap hari akan muhasabah mungkin waktu malam kita muhasabah balik diri kita. Jadi dalam Google Form tu kita akan jawablah. So kita jawablah, maksudnya kalau macam pernyataan satu pernyataan yang pernyataan ketujuh ni. Hari ini ada ketikanya tidak menjaga hati orang. Saya tidak menjaga hati orang. Kan? Jadi kita fikir contohnya macam hari ini hari ini kan. Jadi kita akan fikir hari ini bila malam tidur tak menjaga hati orang. Saya rasa macam saya tak buat benda tu semua. Jadi saya akan katakan yang saya akan beri nilai 1 lah. So saya sangat saya akan beri nilai 5 lah. So saya sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Okay. Hari ini ada ketikanya saya tamak haluba. Kan kadang-kadang ada sifat tamak haluba tu pada diri kita. Jadi kita fikir balik. Kita setuju atau tidak setuju pernyataan tersebut. Kan. So bila kita katakan kita sangat tidak setuju ataupun kemungkinan ada sedikit tamak haluba sebagainya, kita katakan sebagai kurang setuju lah. Jadi saya fikir kita yang dah orang kata pun dah mukallaf ni maksudnya boleh fikir, kita pun tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik terutamanya dalam masyarakat itu satu perkara. Satu perkara lagi lah terutamanya dalam Islam itu sendirilah kan. Inilah maksudnya Google Form kita akan jawab setiap hari. Okay. Dan Google Form ni bila kita jawab setiap hari, seterusnya kita boleh tahu Google Form kita boleh data tu semua kita boleh hantar pada Excel. Okey. So Excel tu kita boleh dan saya gunakan software Excel ni bukan apa, sebab software Excel ni semua orang ada. Sebab saya ada software yang lain lagi tapi software tu contohnya macam Mistep, sebagainya, macam SPSS sebagainya. Tu tak semua orang ada macam ni Excel ni semua orang ada dan kemudahan buat Google Form pun semua orang boleh buat. Dan kelebihan Google Form tu ialah kita boleh data tu kita boleh hantar kepada Excel. So di dalam tu Excel kita dah boleh analisa dia lah. Jadi kita ni lah maksudnya 1 November hingga 30 November. Ini sebenarnya data dummy saja. Data cubaan ni saja saya buat. Okay. Set 1 November 21 hingga 30 November 21. Ini macam setiap hari lah. Individu tu akan menanda je sehinggalah hari ke-30. Jadi kita akan jumlahkan semua bagi 1 bulan. Kalau ini 124. Jadi kita puratakan. Jadi kita akan dapat je lah bagi item satu dapat 0.13. Okay. Item yang kedua dapat 3.6. Okay. Dan seterusnya dan seterusnya kita akan rankkan dia. Kita akan jumlahkan dia. Kita akan lihat sebenarnya bagi bulan tersebut item mana ataupun sifat sakit tentang hati kita yang sakit tu yang mana yang ketara. Kan. So kalau berdasarkan nama yang saya buat tadi, bila saya rankkan saya akan dapati yang bulan saya terus tukar jadi bulan sebab yang tadi hari kan, ni bulan ni maksudnya yang saya dah puratakan untuk 1 bulan lah data ni. Jadi bulan ini ada ketikanya saya melaksanakan solat yang tidak khusyuk. Ini 1.733 jadi kalau 1.733 ni dia ke 1.7. Maksudnya pernyataan ni kita hampir kita bagi diri kita sendiri kita macam kepada setuju pernyataan ni. Okay. Jadi bila setuju dan seterusnya bagi yang kedua pula, bulan ini ada ketikanya tidak menjaga hati orang. Ini yang kedua, 3.27 ni orang setuju kepada tidak setuju lah. Maksudnya kita punya pernyataan tu macam kita tak berapa setuju lah, tapi tak kuat, masih lagi macam
tak perfect sehingga pada sangat tidak setuju pada pernyataan ni ya. Ya, dan bulan ini ada ketikanya saya mudah bersangka buruk terhadap orang lain, kan. Kita ada sifat memikirkan tentang keburukan pada orang lain. Dan bulan ini ada ketika saya berbangga dengan diri sendiri, bulan ini ada ketika saya pendam kan, dan bulan ini ketika saya mengumpat orang. So kita dah rankan dia lah. Okay. Jadi inilah yang kita tahu yang perkara mana yang kita perlu utamakan untuk kita buat perubahan dengan segera. Jadi macam ada ketikanya saya melaksanakan solat yang tidak khusyuk 1, 2, 3 macam habis semua setuju kan. Jadi bagi kita secara individu, jadi adakah kita nak biarkan perkara ni berlaku selama-lamanya okey dalam hidup kita. Jadi kita seharusnya memikirkan hari tu masa umur 20 pun tak khusyuk, 30 pun tak khusyuk kan. Okey, ketika umur 40 pun tak khusyuk lagi, masa 50 tak khusyuk lagi kan. Jadi adakah kita nak biarkan perkara ni berlaku selama-lamanya sehingga kita meninggal dunia kan. Jadi bila ini ketara kita nampak, jadi kita berusahalah bersungguh-sungguh untuk belajar kan. Jadi kalau perkara lain kita boleh belajar bersusah payah dan sebagainya, kan perlu untuk menjadi khusyuk ni sebab itu antara membolehkan kita mendapat perkara pokok lah untuk kebaikan hati kita tu. Okay. Aspek menjaga hati orang ni ya. Jadi kita pun muhasabah so bagaimana kita nak jaga hati orang kan. Jaga hati rakan-rakan, okay. Jaga hati keluarga kan. Lepas tu seterusnya jaga hati isteri kita ataupun suami kita, jaga hati seluruh lah masyarakat kan. Jadi kita pun boleh belajar pada perkara ni untuk ni. Dan kalau ikut yang ini yang menunjukkan yang agak baik ataupun yang baik ialah hampir 5 ialah bulan ini ada ketikanya saya tamat harba. Jadi kita sangat tidak setuju lah kalimah ni. Kita sangat tidak setuju. Okay, tidak setujulah dengan pernyataan ni. Kan. Okay. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dan cuba fahamilah. Okay. Jadi kalau tadi mudah saja tuan-tuan boleh buat kan. Perkara ni nampak macam apa nak kata penting tak penting lah, tapi dah macam mudah saja kan. Tapi kalau kita manfaatkan, okay, insya-Allah macam setiap bulan kita cuba baiki diri kita dapat tahu bagaimana prestasi hati kita, okay, dan kita cuba baiki lama kelamaan kan kita akan hati kita akan menjadi baik dan sangat baiklah. Dan kita pun tahu yang sebolehnya kan kita nak berada dalam husnul khatimah lah. Kan husnul khatimah ni lah bila kita meninggalkan dunia kita berada dalam keadaan yang baik. Sebab kita tahu yang ajal maut ni dia tidak tentu. Kan. Oleh itu dengan kita berusaha, dengan kita tahu prestasi hati kita bagaimana kita baiki, okay, jadi kita akan berada dalam husnul khatimah dan mudah-mudahan kita dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang terbaik, keadaan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Okay. Jadi apabila kita dah tahu tentang prestasi hati kita, bagaimana kita nak perbaiki hati kita tersebut. Jadi perkara yang pertama sekali adalah kita kena kukuhkan tentang pengetahuan kita ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tu dan kita menyintainya. Kan? So kita akan mendidik agar hati agar patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena mengenallah pencipta kita tu ya. Jadi hal ini membuatkan seorang itu akan merasa dia sempurna di dalam menunaikan hak Allah. Kena ia kenal dan tahu segala kebesaran Allah beserta ganjaran dan azab yang akan diterimanya mengikut amalan yang dilakukannya. Kan? Jadi kalau tak buat nanti apakah? Dan kalau kita dalam Al-Quran pun Allah memang banyak menceritakan tentang apa balasan-balasan
bagi orang yang buat baik akan dapat syurga, dan banyak sekali Allah dah beritahu apakah balasan yang kita terima jika buat perkara yang jahat. Kan? Okay. Jadi kita kena Allah SWT, yakin pada Allah SWT, jadi akan menyebabkan yang bila kita dah tahu tentang prestasi hati kita tadi, kita cuba perbaiki ya. Dan yang penting juga ialah, bukan penting juga, memang penting ya. Nanti dalam mendidik hati ke arah kebaikan ialah hati itu mesti mencintai ilmu. Okay. Sebab itu sebolehnya kita sentiasa menuntut ilmu lah. Okay. Cuma malangnya masyarakat kita sekarang pada ketika ini kebanyakannya kita habis masa. Kalau orang kata kalau zaman dahulu kala orang habis masa dekat mungkin dekat kedai-kedai kopi kan. Okay, minum kopi, sembang-sembang, main dam, main dam haji dan sebagainya kan, ada masa itu kita keluar kan. Tapi sekarang ni kita habis masa dengan dengan terutamanya kalau betul dengan televisyen kan. Tapi sekarang ni walaupun kita orang dah lebih kat umur, tambah pula kalau mereka yang muda, remaja kan, kita banyak juga pula habis masa dengan laman-laman sosial dan sebagainya lah kan. Jadi sebenarnya sepatutnya kita gunakan semua kemudahan itu untuk kita merancang dari segi kita menuntut ilmu tu. Jadi dengan kita ilmu tu pula ataupun perkara yang berada banyak pada langit terbuka ni dia ada yang baik, ada yang tak baik Jadi kita seharusnya dan sebenarnya patut sewajibnya kena ambil peluang tu untuk mencari yang baik, dan dengan itu kita boleh menuntut ilmu yang sangat banyak. Diharap kita tidak lalai dan sosial kita lambat bertindak dan ajar kita pula sampai nanti tuan-tuan mesti ingat nanti di akhirat nanti tempat yang kita pergi tu dia ada selama je kan, semua orang memang nak tahu perkara tersebut Jadi dalam masa beberapa ketika di dunia lah kita berusaha untuk menuntut ilmu Surah Al-Kahf ni itu mendidik hati kita agar sentiasa takutkan Allah azab agar dapat menandingi kejahatan nafsu dari melakukan sesuatu yang keji kan. Saya teringat ada dulu juga ada ulama yang ada ketikanya mereka untuk mengisahkan mereka mereka buat kubur dalam rumah. Kubur tu maksudnya macam ni lah, ada batu nisan dan sebagainya di dalam rumah sebagainya, so supaya mereka ingat yang mereka akan berada di kubur dan tak tahu berasa apa yang dia terima kan. Jadi takut kepada kebesaran Allah akan mendorong seseorang itu untuk melakukan suruhan Allah dan mencari pengetahuan agar memperolehi darjat dalam mendekati Allah. Dan ada pun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Dan satu lagi yang saya nak dari perhatian tuan-tuan dan puan-puan juga ialah apa yang kita buat, terutamanya apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang tu dia bukan sekadar untuk di akhirat nanti tapi sebenarnya adalah untuk kebahagiaan kita di dunia ni kan. Seterusnya untuk pendidikan hati, Maulid Islam ialah sentiasa mengingat Allah kan. So hati yang tenang dan sentiasa merasa tenteram ialah hati yang tidak pernah lupa dari mengingati Tuhannya kan. Hati ini akan mengajak tuannya agar sentiasa mengingati Allah, hidupkan perkara-perkara kebaikan dan sentiasa merasa khusyuk dengan segala kebajikan yang diamalkan dan dengan kita mengingat Allah ni so kita akan melakukan satu perkara yang baiklah dan kalau dia membuat perkara kebaikan dia akan ingat Allah dan dia akan berhenti daripada melakukan perkara yang tidak diridai Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan antara untuk sentiasa mengingati Allah ni juga kita sentiasa berada dalam kelompok ataupun suasana yang boleh mengingati Allah kan. Terus amar ma'ruf nahi munkar, sukuan jiwa dan hati manusia memerlukan
satu ikatan perjanjian harian dan juga perjanjian pada setiap saat. Kan? Sebab tu macam kita menunaikan solat 5 waktu sebagainya tu jadi itu juga akan sentiasa membolehkan kita berada pada landasan yang betul lah. Jadi itulah ya tuan-tuan dan puan insyaAllah dengan kita memahami aspek pendidikan hati ni aspek pendidikan hati ni bagi saya amatlah penting lah. Okay? Sebab dengan hati ni lah macam kita bincang tadi daripada awal tadi seketul darah tu okay? Segumpal darah tu okay? Dia akan bentukan baik ataupun buruknya kan dalam tindakan kita yang kita buat setiap hari tu kan. Dan dengan hati yang baik tu dan kita tahu hati yang baik tu akan memberikan kita banyak kebaikan kan. Jadi macam ni jika hati berniat baik, okay, Allah akan mempertemukan kita dengan hal-hal baik, okay, orang-orang baik, tempat-tempat yang baik dan kesempatan-kesempatan berbuat banyak kebaikan kan. Jadi selalulah untuk kita punya hati yang baik ni kan. Seterusnya kata-kata yang baik sering terlahir dari hati yang baik. Hati yang baik terlahir dari jiwa yang tenang dan ketenangan seringkali membuat diri dan orang lain bahagia kan. Jadi kita bahagia dan orang sekitar pun akan bahagia kan. Okay. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirat sekalian, mudah-mudahan perkongsian saya petang ni terutamanya yang berkaitan dengan inovasi pengukuran hati tu kan. Dia nampak je mudah okay. Tapi bila dan sebenarnya semua orang boleh buat, kita buat macam cerebral form dan sebagainya. Jadi dari masa semasa kita boleh bela diri kita dan kita boleh memperbaiki okay. Dan mudah-mudahan juga dengan ini membolehkan kita berada dalam husnul khatimah lah kan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan sedikit perkongsian saya pada hari ini. Sekianlah saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.